Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita punya MC, dia ada hal sikit. So insyaAllah saya akan meneruskanlah kita punya majlis pada hari ini. So terima kasih semua untuk yang dah menyertai lah. Haji Minuk Ipoh ni daripada awal pagi tadi sampailah sekarang. Selepas kita ada macam-macam event lah kan, macam-macam slot yang kita buat, dan yang last tadi kita open kan untuk semua bersama dengan penyampai masing-masing yang untuk diajukanlah soalan-soalan yang diingini lah. Dan harap-harapnya walaupun masa mencemburui lah, kiranya kemungkinan memang tak cukup kan untuk masing-masing bertanya kan, tapi harapnya at least dapatlah membantu untuk menjelaskan apa benda yang perkara-perkara yang terbuku di hati Kohai ataupun adik masing-masing lah kan, adik-adik masing-masing. Kalau tak dapat banyak, sikit pun jadi kan. Dan insyaAllah lepas ni kita akan cubalah untuk terus follow up, and then kita boleh lakukan lagi kan event-event macam ni supaya ada lebih banyaklah ruang dan peluang untuk adik-adik semua bertanya lagi apa-apa yang berkenaan dengan pergi ke Jepun, study, live dan sebagainya. So kita pun dah masuk kepada dalam fasa ataupun slot yang terakhir lah pada event kita pada pagi ini, pada minggu ini. So kita akan ada slot penutup dan saya akan memberikan ruang lah kepada penyampai terakhir kita, Saudara Farouk, untuk memberikan sedikit orang kata nasihat-nasihat terakhir lah. Dan kalau untuk sedikit pengenalan lah berkenaan dengan Saudara Farouk ni, mungkin boleh je nak tengok kat dalam guidebook tu kan. Farouk ni pun merupakan antara orang yang famous lah dekat Jepun. Buktinya tadi video yang adik-adik semua tengok tadi tu, itu dah dipakai turun-temurun. Daripada sejak dia di Jepun sampailah dia dah balik ke Malaysia, dah berapa tahun dah kan, masih lagi digunakan. Sebab apa? Dia merupakan antara orang yang terkenal lah kan. Sebab dia pun presiden IPIJ dahulu, kemudian dia juga presiden di komuniti di Fukui kan, dan merupakan orang yang agak memainkan peranan yang besar jugalah kan, sementara dia ada di Jepun dahulu. So mungkin sangat sesuai lah untuk kita panggil Farouk ni untuk memberikan sedikit kata-kata semangat juga lah kot pada adik-adik semua sebelum kita menutup lah kita punya program pada hari ini. So insyaAllah saya mempersilakanlah bekas roommate saya, Saudara Farouk, untuk meneruskan kita punya slot terakhir insyaAllah. Okay, terima kasih kepada bekas roommate saya juga. Bukan roommate lah, motor housemate kan. Kita bilik beza-beza. Okay, sebelum tu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera semua. Salam tengah hari. So dah pukul 1 kan. Kalau ikutkan kerja ni memang dah ramai buku-buku lah keluar. Dah tak ingat dah apa meeting semua tu kan. So bear with me. InsyaAllah 15 minit je. 15 minit sahaja insyaAllah. Okay, sebelum tu saya nak share ni lah. Boleh dengar ke suara saya? Boleh. Boleh Okay. Okay, tajuk saya pada hari ini kan, diberikanlah, saya pun tak tahu kenapa saya diberikan tajuk ini. Cuma mungkin atas kapasiti saya pernah menjadi seorang ketua kepada sebuah persatuan dan juga ketua kepada komuniti. Jadi insyaAllah saya akan cuba bawakan yang terbaik untuk adik-adik di hadapan saya ini. Nama penuh saya Muhammad Farouk bin Hassan, memang rapat kat situ Muhammad dan Farouk tu memang rapat. Saya belajar di KTJ. Cuba tengok KTJ berapa? Muka nampak muda kan? 10, 11. Cuba tengok. 9. 9 tak. Muda sangat 9. KTJ 05. Sekarang yang paling muda kita nampak tadi 14 kan? 14 kan? Ada KTJ 14 kan? Maknanya kita dah gap dia dah 9 tahun. Saya terasa sangatlah tua kan sebab saya ada adik tapi dia lahir pun 1998 kan. So sekarang dah generasi yang lahir tahun 2000. So jauh lah kan dengan saya kan. Saya dulu di Intech Education College dari 2012 sampai 2014.
Grad masuk ke National Institute of Technology, Matsuei College. Matsuei College ni di Shimane Prefecture. Dan Matsuei ni dulu ada hashtag lah, nama dia Matsuei Gemilang. Tak tahu lah masih ada lagi kita kan. Semoga masih gemilang lagi lah. Dan saya henyu ke University of Fukui Daigaku. Di situlah bertemu Amir Zubri sebagai housemate. Okay, first saya buat benda yang sama and, sebab saya nak ceritakan kenapa kita perlukan community dan support system dalam kehidupan kita. Tapi fokusnya adalah kepada student di Jepun. So kita tengok balik kan. Ramai speaker dari tadi kan, Abang Oman dah tanya, Arina pun dah tanya kan. Slot bersama Rosul tadi pun dah tanya why Japan, kenapa Japan kan. So saya nak share sikit, ni gambar pertama saya kat Jepun. Selalunya orang sampai kosen terus balik kosen, tapi saya sampai Jepun tak boleh balik ke kosen terus sebab kosen saya tutup. Dia kata dia tak benarkan saya masuk lagi dan saya stranded lah sekejap di masa ni dekat RPM nama dia, Rumah Student Jepun, rumah pelajar Malaysia. Dan sekarang dah tutup katanya. So ini gambar hari pertama, petang pertama saya di Jepun, terus ke Shinjuku Eki bersama dengan seorang senpai yang juga baru seminggu di Nihon. So ini kenangan sikit, terus saja tunjuk. Okay, kenapa Japan Okay, yang pertama, gambar yang pertama yang kat sini adalah fully sebab sekolah lah kan. Kita tak tahu kan, masa tu tak tahu, just nak tahu ada sekolah je kan. Tak nak bebankan ibu bapa kan. Dan masa tu ada program yang sekolah dari awal hanyalah program JPA yang layak lah saya kan. Saya tak layak untuk program MARA, untuk pengetahuan semua. Jadi saya hanya boleh apply untuk JPA, so saya apply lah yang engineering yang ada Perancis, Jerman, Korea dan juga Jepun. Saya memang tak suka nak pergi negara Europe. Saya tak tahu kenapa, saya tak berminat langsung lah. So hanya pilihan masa tu hanya adalah Korea dan Jepun. Dan sebagai seorang yang tidak langsung mengenali Korea ketika itu, and hanyalah dengarlah sikit-sikit lagu Korea masa tu. Itu pun lagu-lagu drama dalam TV. Tapi saya lebih mengenali Jepun lah kan, dengan Dragon Ball-nya. Tapi untuk pengetahuan semua, saya lebih meminati variety show Jepun lah. Saya tengok Iron Chef. Saya minat Iron Chef. Lepas tu Istana Takeshi kan. Yang macam tu lah. Saya minat. So saya rasa macam macam Omoshiroi. Let's go lah pergi Jepun kan. So masa tu tak fikir apa. Ingat kan apply terus pergi Jepun kan. Tapi sebenarnya kena duduk belajar. Masa tu tak tahu lah bahasa Jepun ni sebenarnya dia punya lapisan itu sangat banyak kan. Dan antara sebab saya nak ke Jepun adalah saya nak jadi engineer. Itulah sebab tu kenapa saya pilih di Jepun kan. So bermulalah kehidupan saya sebagai seorang pelajar di pusat persediaan apabila saya masuk ke jadi begini. Okay. So bermulalah kehidupan seorang pelajar KTJ 05 waktu tu tahun 2012. Dan di KTJ 05 saya nak share banyak gimong, doubtness, persoalan kan. Masa tu umur masih muda, acah-acah deep lagi kan. So saya ada chat sekejap saya buka. Kenal. Okay, doubtness, persoalan gimong masa tu kan. So masa tu saya bertanya kepada diri sendiri sebab rakan-rakan saya lain di Malaysia sebab macam Dr. Luman cakap kalau nak belajar engineering dekat Malaysia lagi senang. Even mungkin jalan dia lagi pendek lah berbanding dengan KTJ. Mungkin berbezalah dengan AAJ 6 tahun dan juga kalau ada budak MJHGP dia perjalanan dia 5 tahun lah. Masa tu banyak persoalan melanda diri saya kan. 2 tahun persediaan dengan Jepunnya dengan susahnya. Adakah saya ready? Lepas tu baru saya tahu saya kena lalui diploma. So masa tu saya punya mindset telah dimomokkan dengan diploma adalah low class lah masa tu. Even bila saya dapat UPU diploma pun saya rasa saya gagal lah. Walaupun masa tu keputusan SPM saya memberangsangkan juga kan. Dan terfikir juga kan, saya akan habiskan 7 tahun degree. 7 tahun untuk mendapat segulung degree. Masa tu persoalan ni timbul lah kan, timbul. Tapi alhamdulillah masa tu saya
saya tak naklah cerita yang detail-detail tentang apa masalah semua tu kan. Cuma pada first year, ni tak nak bergerak. Okay, masa first year saya rasa still okay lagi sebab segalanya masih dalam bahasa Inggeris. Nihongo pun sensei still ajar yang senang-senang lah kan. Baru kanji yang senang-senang, tak jumpa lagi kanji kogyo, tak jumpa lagi kanji ryu, naga, tak jumpa lagi stroke yang pelik-pelik, dan tak jumpa lagi apa tu, Moshiwake gozaimasen. Masa tu tak jumpa lagi kan, perkataan-perkataan yang tu, nanti korang jumpa kan. Still okay, segalanya masih indah macam tu. Tapi masuk je Ninensei, Nihongo, all subject except English lah. Nihongo, all subject except English. Maksudnya bahasa Inggeris je yang saya belajar bahasa Inggeris. Yang lain semua saya kena belajar dalam Nihongo masa tu. So dengan skill Nihongo yang kurang, pernah down, pernah juga jadi orang yang tercorot dalam kelas. Saya ingat lagi waktu tu kimia. Memang saya jadi yang pelajar tercorot lah. Walaupun saya dah meningkat jadi A pun, Sensei Yamada Sensei, tak tahu ada lagi ke tak dekat KTJ, still panggil saya untuk buat Ray Shitsmong kat depan tu kan. So saya kena lah. Tapi alhamdulillah dengan support banyak lah daripada rakan-rakan kan. Korang akan jumpa banyak support system sebenarnya dekat KTJ tu. Saya start dengan yang dari kiri ni adalah roommate saya. Dan yang tengah ni adalah best saya, ramai kan. Tapi tak semua fly lah. Tak seindah sebenarnya kan. Ada yang tak fly, ada 2 orang tak cakap saya yang tak fly. Dan yang ke kanan atas, ini adalah satu program di Intech yang saya join hasil daripada persatuan, salah satu persatuan pelajar kat sana. Seronok lah join kan, kita nak dapatkan motivasi kan kadang-kadang. Dan yang di bawah adalah sesi eksperimen sama sensei. Eksperimen ni tak wajib tapi sensei buatlah iro-iro kan, untuk bagi kita rasa seronok dengan kelas kan. Dan yang kelima ni adalah dengan persatuan pelajar agak. Saya juga adalah seorang join lah persatuan pelajar dekat Intech dulu kan. More tu untuk release tension, more untuk bagi masa terisi kan. Itulah. Okay, ini antara pengalaman saya. Dan fly, ringkaslah kan, dan fly ke Maxwell College dan Fukuoka University. Dekat sinilah rasanya masalah terbesar dalam hidup saya yang saya pernah hadapi kan. Jujur saya cakap, dari zaman SPM lagi saya rasa saya dah cukup pandai kan. Masa itulah kan, masa diri dah cukup pandai. Dekat Intech pun saya rasa saya still okay lagi. Pernah dapat top 10 kan, even bersaing dengan, maaf cakap, tapi KTJ saya rasa susah sebab saya still ada Chinese dengan Indian kan. Taklah menidakkan bangsa saya sendiri tak kan. Cuma saya rasa dengan geng diorang ni, level diorang lain lah kan. So saya rasa saya still okay, dan datanglah ke Maxwell College dan Fukuoka University ni. Saya start dengan Maxwell College lah. So doubtnya saya dekat Kosen ni sebab dia sangat berbeza lah. Dia punya雰囲気dia. Kosen ni dia sekolah, cuma saya kena duduk dalam asrama yang penuh dengan satu bangsa yang saya tak kenal lah. Saya tak kenal loh. Macam Akilah cakap, diorang sangat berbeza kan. Diorang sangat berbeza segalanya kan. Dan saya kena jauh daripada family. Ini satu hal yang adik-adik kena ambil risiko juga. Segala hal family anda kena tinggalkan di Malaysia kan. Saya ada rakan yang kematian nenek dia waktu dia di Jepun, dan banyak benda yang tergendala sampai dia pun terganggu, sampai dia tak boleh habiskan dia punya diploma even di Kosen. So nampak efek bila kita berjauh dengan family kan. Dan saya juga ada masalah lah dengan Japanese friend, walaupun adalah beberapa kan, tapi Japanese ni dia lain sikit. Semua dah diceritakan tadi kan. So jangan, dia banyak persoalan dengan diri saya kan. Kenapa saya tak boleh nak berkawan dengan Japanese kan. Itu pun persoalan lah yang melanda diri waktu tu kan. Dan waktu tu yang macam saya sebutkan tadi, Intech, Kosen, Dagaku, lain-lain lah school support system di Intech. Kita masih ada lagi, orang kata kita dekat lagi dengan family, kita dekat lagi dengan ustaz-ustazah kan. Kat KTJ ada, dekat AAJ kita boleh cari juga kan. Kita boleh dekat lagi dengan orang yang kita mudah nak faham bahasa diorang kan. Bayangkan korang pergi session untuk tenangkan diri tapi korang tak faham apa yang dia cakap kan. Itu maksud saya school support system tu. Tapi di Kosen dia lebih daripada sekolah, dia still okay lagi. Saya rasa 3 tahun saya di Kosen saya still okay lagi sebab saya dilayan seperti budak sekolah. Bayangkan kita tingkatan 4, tingkatan 5 kan. So kalau ada masalah kita boleh direct jumpa dengan tantu sensei kita kan. Sikit saya nak terangkan pasal Kosen. Kosen, bila budak KTJ masuk je Kosen, dia akan jadi pelajar tahun ketiga Kosen. Kalau di Malaysia dia akan jadi sama umur dengan tingkatan 6. So masa tu kita jadi budak tingkatan 6 lah.
Kan masa tu kita kelas ada kosen yang Ryugakushi pun kena pakai seifuku. Seifuku tu baju-baju sekolah kan. Kalau korang rasa nak pakai macam baju Serizawa ke kan, baju Genji ke, ada kan. Ada sekolah yang pakai baju macam tu kan. Dan rasa sangat sekolah dia sebab kita hanya 40 orang atau 30 orang dikawal oleh seorang sensei yang menjadi Tanto Sensei. Tanto Sensei tu macam dalam cerita Doraemon tu. Cikgu dia yang belah tengah tu kan. Cikgu tu lah yang hari-hari yang cakap pasal sekolah semua tu kan. Mudah lah kita untuk berurusan. Tapi bila di Daigaku, bila saya masuk Henyu di Daigaku, saya dilepaskan ke satu ruang yang saya rasa sangat-sangat bebas, tapi saya tak dapat nak cari pertolongan masa tu. So itulah antara persoalan saya kan waktu di Daigaku. Dan yang kelima adalah komuniti itu sendiri kan. Komuniti ni, apa yang saya sebenarnya nak buatkan persoalan adalah memang semua orang dah cakap tadi kan, kita akan ada komuniti Malaysia, kita akan ada komuniti masjid contohnya bagi yang Muslim, kita akan ada komuniti Japanese, tapi tak semestinya komuniti yang ada di dalam di Jepun ini dia adalah komuniti yang positif semata-mata. Boleh faham apa yang saya cakap kan? Saya ada kisah benar kan, waktu saya mula-mula sampai kosen, ada seorang senpai tu di Ryuneng. Ryuneng tu maksud dia mengulang tahun, dia start dekat tahun keempat, tahun kedua dia dah start. Dan bila kita orang tengok cara dia hidup, kita orang rasa terganggu lah, sebab dia sangat-sangat relax kan, take time, macam tidak berusaha kan. Dan sebenarnya dia boleh meracun minda kohai sebenarnya kan. Alah kau relax lah, duduklah sini 4 tahun, patutnya 3 tahun duduk kan. So dia akan jadi satu komuniti yang toksik lah sebenarnya kan. So benda-benda yang komuniti yang macam ni yang sebenarnya kami di IPIJ, di ISAT cuba lah nak selamatkan korang kan. So benda-benda ni lah yang akan mengganggu korang. So ini sedikit selingan lah untuk saya punya Tanto Sensei, nama dia Hattori Sensei. Ini pula saya punya macam ibu angkat lah masa kat Nihon. Dan ini tutor saya, di KTJ kita ada tutor. Dan ini rakan Kenkyu saya, nampak mesra kan, tapi taklah mesra sangat sebenarnya. Dan yang ini adalah Kenshusei, waktu ni tengah pergi Ryoko. Seronok di Jepun, banyak support system yang sebegini yang korang boleh cari kan, boleh apa tu pergi Ryoko sama-sama, boleh ambil keluarga angkat benda ni. Okey, ini pula komuniti yang Malaysian saya nak tunjuk. So ini waktu bungkas saya, tapi mau tu nama dia Kosensai, kita orang jual kebab masa ni. Dan ini komuniti masjid di Kosen juga. Dan juga ini teaser sikit, nanti korang rasa lah bila sampai Jepun yang bermain salji. Ini batchmate saya kan. So untuk korang semua, bila korang nak cari support system, antara yang efektif juga adalah batchmate korang lah kan. Semua inilah yang akan memberikan kegembiraan kepada korang dalam kegusaran. Inilah yang akan menjadi gambar-gambar IG korang nanti. Sebenarnya walaupun dalam hati sebenarnya korang akan ada berkecamuk masalah kan. Cuma inilah benda-benda yang support system yang boleh bagi semangat kat korang kan, batchmate korang. Dan ini adalah waktu zaman saya jadi presiden di Fukui, dan ini masa Soviet Sekai. Di Fukui sangat ramai pelajar Malaysia kan. Dan saya nak cakapkan juga dalam komuniti Fukui juga ada jugalah yang saya rasa sangat toksik kan. Saya cerita realiti walaupun benda ni korang jauh lagi kan. Jangan berharap sangat dengan senpai. Jangan terlampau ikut sangat dengan lifestyle senpai korang kan. Cuba cari vibe-vibe positif dalam korang punya support system. Okay, then inilah saya cakap kan, antara vibe positif support system saya yang saya rasa, tak tahulah, mungkin kalau saya tak jumpa grup IPIJ ni mungkin saya berbeza lah kan dengan apa yang saya sekarang. IPIJ merupakan singkatan kepada Ikatan Persaudaraan Islam Jepun. Waktu Abang Lokman pun dah cakap kan. Kita juga ada persatuan MSAJ, Malaysian Student Association Japanese Code. Saya tak tahu kan. Itu pun saya adalah ahli juga kan. Tapi dengan cara kita join lah program-program IPIJ, ni Sakura. Waktu ni program mula-mula kita sampai Jepun, kita akan di welcome oleh abang-abang lah. Masa tu yang welcome saya Rosul, saya ingat lagi. Rosul jadi MC lah kan. Manis lagi senyuman masa tu. Cat pun waktu tu masih memegang IG Cat The Great. Dan alhamdulillah saya menjadi apa yang saya sekarang lah kan. Ini program Sakura, adalah muka-muka yang family kat sini ada.
Dan kita juga tidak membuang masa lah. Dalam setiap sengkang cuti tu IPIJ akan buatlah winter gathering. Yang tadi Sakura akan dibuat waktu haru, waktu musim bunga. Dan kita juga ada juga ICL tapi tak tahu ada lagi tak sekarang. Itu fokus untuk Aki, kita bermain bola. Dan untuk apa lagi satu season tak ada. Semula ada lah kan. Inilah ini bersama dengan Ustaz jemputan lah dari Malaysia atau roommate saya Amir Zubri dengan seorang ustaz. Benda-benda inilah sebenarnya kita perlukan. Kita perlukan sedikit break kan untuk daripada kita belajar tension dengan komuniti Jepun kan. Kita duduk dalam grup-grup yang macam ni kan untuk kita cari refresh, kita cari support system lah. Okey. Tapi yang paling sebenarnya saya bersyukur dengan support system yang saya pernah ada dulu waktu kat Jepun adalah ketika saya belajar di Fukui, waktu saya menjawab jawatan sebagai ketua komuniti di situ, kita orang ada beberapa orang di Fukui telah aksiden yang sangat teruk seingat saya salah seorang mangsa tu patah tulang rangka depan dia, tulang rusuk. Ada yang patah kaki, yang tak boleh nak sambung belajar untuk tahun tu, kita paksa balik ke Malaysia untuk berehat kan. Memang kejadian tu menggemparkan komuniti Jepun lah, komuniti Malaysia di Jepun lah masa tu kan, sehingga kan embassy call saya ingat lagi masa tu, Cik Gani tahu dulu daripada saya pun tak tahu macam ni, dia kata ada orang accident, saya kata saya tak tahu kan. Lepas tu bekas cikgu saya di Intek pun call, dia tanya. Beberapa senpai yang ada di Malaysia pun call. Dan juga yang paling saya susah nak bercakap adalah dengan ibu bapa, adik-adik saya masa tu kan, yang accident tu semua adik-adik saya dengan keadaan diorang kan. So alhamdulillah dengan support system yang Jepun, yang komuniti Malaysia di Jepun ada kan, ini salah satulah Muslim Care Japan dan juga IPIJ. Mereka datang untuk memberi bantuan. Bantuan bukan sahaja dari segi kewangan. Bantuan dari segi kewangan itu sangat mudah untuk kita beri. Sebab rata-rata adik-adik di Jepun sangat kaya lah. Saya kata, bukan kaya lah, maksudnya ada duit lah untuk memberi bantuan kan. Diorang datang tolong urusan pendokumentasian, tolong urusan di hospital kan. Sebab susah nak berurusan dengan dengan orang di hospital. Dan juga berurusan dengan tempat tinggal lah. Waktu tu orang kena cari tempat tinggal lah untuk parents mereka yang accident di Fukui masa tu. So saya sangat bersyukur dengan pengalaman saya sendiri masa tu, dengan kejadian car accident. Car accident ni 6 orang masa tu. Yang paling ringan pun dia punya injury hanyalah concussion lah. Dia lupa sekejap. Apa yang telah berlaku. So carilah komuniti kan. Bukanlah saya nak galakkan cari komuniti sebab kemalangan kan, bukan. Tapi saya nak awak cari komuniti untuk bila kita ada masalah, kita senang nak minta bantuan. Tak pun kalau ada orang lain bermasalah, kita pun boleh bagi bantuan kan. Okey, rasanya itu saja saya punya presentation untuk hari ini. Yang pertama saya nak tekankan adalah kita harus berkomuniti, tak kisahlah kan, komuniti dengan siapa pun, dengan Jepun pun boleh, dengan orang Malaysia pun boleh. Cuma saya nak tekankan kita haruslah ada balance lah. Jangan terlampau kita berkomuniti dengan orang Jepun sahaja sampai kita tinggalkan komuniti orang Malaysia. Saya ada rakan yang macam tu. Dia terlampau masuk sangat dengan dia punya kawan-kawan Jepun dia. Dia masuk aktiviti dia di hujung minggu memang dengan orang Jepun, sampaikan dengan orang Malaysia dia tak bercampur langsung kan. Dan ditakdirkan dia ada masalah yang sangat besar, dan masa itulah baru dia macam merayu-rayu lah untuk minta tolong kami kan. Itu antara salah satu contoh sebab urusan-urusan yang berkaitan Malaysia orang Jepun tak tahu. So bila korang ada masalah seperti kematian, ada masalah dengan JPA atau apa pun, komuniti Malaysia insyaAllah senang sikit nak membantu. Tapi jangan lupa pula komuniti di Jepun kan. Komuniti di Jepun maksudnya kawan-kawan Jepun lah. Kawan-kawan Jepun gunanya untuk kita mungkin study kan. Macam yang Akila cakap kan, mungkin di kawasan tempat tinggal dia kurang orang Malaysia. So bila kita berkomuniti dengan orang Jepun, kita dapatlah kenal jiran-jiran. So bila kita ada masalah juga, kita boleh refer kepada orang Jepun tu sendiri kan. Dan macam Dr. Lumam bercakap kan, bila kita berkomuniti dengan Jepun, insyaAllah banyak peluang untuk memudahkan diri kita. Contohnya dengan makanan halal kan, kita boleh present Malaysia tu macam mana kan. So itulah pentingnya berkomuniti.
Dan bukan komuniti setempat saja, saya nak tekankan juga kita perlulah berkomuniti dengan persatuan-persatuan di Jepun lah. Ada beberapa persatuan yang saya rasa memang sehingga sekarang aktif untuk membantu pelajar Malaysia. Sebagai contoh tadi IPIJ kan, Ikatan Persatuan Islam Jepun, ada Muslim Care Japan, ada juga yang lain-lain lah, MSAJ kan, ada saya tak tahu lagi Kelab UMNO Jepun ada juga kan, ada lah persatuan yang lain-lain dan juga komuniti setempat sendiri. Dan yang kedua, lupa saya nak cakap tadi, sebenarnya di Kosan dan juga di Daigaku kita sebenarnya ada support system. Maknanya kita ada help center kalau korang perlukan kan. Untuk untuk kita berinteraksi dengan Jepun. Sebagai contoh tadi, saya berinteraksi melalui keluarga angkat kan. Dia bawa saya pergi restoran macam-macam, banyaklah manfaat kan. Kadang-kadang dengan kita berinteraksi dengan Jepun, lebih cepatlah kita berasimilasi kan. Maksud asimilasi ni maknanya kita boleh ikut budaya dia orang. Kan macam yang Rasul cakap, Akilah cakap kan, Kak Akmal cakap kan. Cara kita nak communicate dengan Jepun ni memang perlukan masa kan. So nak tak nak, cara untuk kita cepat communicate dengan Jepun ni adalah dengan communicate tu sendiri. Kita tak boleh belajar lah kan. Kita tak boleh belajar secara teori saja kan. Kadang pelajar Malaysia ni saya nampak dia banyak main game lah dekat rumah kan, main PS, PS4. Siapa yang bercita-cita nak main PS penuh masa pun boleh kan kat sana. Memang sangat berpatutan lah harga dia boleh main kan. Ada pula yang asyik anime saja dan ada pula yang asyik baito saja kan. Baito dia memang semata-mata untuk duit kan. Tapi tak lah, kita cuba untuk belajar berhubungan dengan orang Jepun kan. InsyaAllah banyak kebaikannya. Dan yang ketiga mungkin perkara ini klise lah kan, tapi ini khas untuk yang beragama Muslim. Kita sebenarnya perlu memberikan sepenuh pergantungan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala kan. Apa pun yang berlaku di dalam hidup kita, and even ada orang cakap mental health problem bukanlah disebabkan agama kan, tapi kita kena percaya yang selesaikan mental health problem adalah Allah Subhanahu Wa Taala. So nak tak nak kita kena kembali kepada Allah SWT. Kalau kita ada masalah kan, kita boleh refer kepada yang lain, tapi nak tak nak kita kena tahu yang membenarkan semua masalah kita ni settle adalah dengan Allah SWT kan. Dan tak lupa juga kepada rakan yang non-Muslim juga kan. Mungkin budaya Jepun yang tidak bergantung kepada sesuatu kan, banyak yang atheist kan, mungkin tidak sesuai lah dengan kita kan. So jangan lupa kepada asal usul kita, forever be Malaysian, forever be yourself kan. InsyaAllah kita akan berjaya lah membawa sesuatu, take away kita tu akan berjaya insyaAllah. So sekian dari saya, kalau ada soalan mungkin boleh diajukan kemudian ke, saya serahkan kembali kepada MC. Terima kasih kepada Saudara Farouk atas sesi wrap up tadi. Jadi untuk summary lah, kepada 2 point lah itu boleh disampaikan oleh Saudara Farouk tadi. Ini adalah kepentingan agama dan kepentingan komuniti. Dan tambah lagi pasal jati diri lah. Itulah. Kita kena cuy lah kita ni kan. Walaupun kita ada di bawah Chinese kan. Tapi sebagai kesediaan awal kan, at least dapat kita dapat lihatlah macam realiti nanti kan, supaya adik-adik akan lebih setia lah bila giliran apply ke Jepun tu tiba nanti. Jadi dengan ini kita telah tiba di penghujung program. Kami di ISASU dan IPIJ nak ucapkan terima kasih atas kehadiran adik-adik semua program ini. Sebagai bekas graduan dan sampai kepada peserta semua. Program ini diadakan sebagai inisiatif untuk kami membantu adik-adik semua sebelum melangkah ke tingkat seterusnya. Untuk adik-adik yang berminat, kami juga membentuk kumpulan perbincangan dan program ini mengikut pusat persediaan. Dengan cara ini mungkin kami dapat membantu adik-adik dengan pelbagai isu, persoalan yang mungkin timbul sepanjang menjalani hidup sebagai pelajar Jepun. Jadi, siapa yang berminat boleh hubungi, kalau untuk toko, hubungi Saudara Syaihan dengan nombor 010 514 2231.
Kalau untuk Ona, call Kak Adi 013 491 8863. Okey, saya ulang sekali lagi ya. Untuk toko boleh call 010 514 2231. Untuk Ona 013 491 8863. Tuan Putri tersenyum-senyum melihat mempelai direnjes gigi bilis. Senyum-senyum, jangan tak senyum. Sudah kita di penghujung majlis. Sebelum kita lakukan tirai program hari ini, saya nak ingatkan kepada adik-adik semua untuk isi borang feedback form yang akan dikongsikan oleh AJK kami nanti. Kami juga akan mengumumkan pemenang kontes Instagram pada malam ini, iaitu di Instagram IPIJ_tag. Jadi siapa yang masih belum terlibat, jangan risau, masih belum terlambat lagi untuk adik-adik join kontes. Sebab pemenang akan dipilih daripada peserta yang hadir pada hari ini. Jadi tak payah segan-segan lah untuk tag kami di Instagram nanti. Link tu Instagram tu dah ada dalam kat ibu ya. Lepas daripada ucapan ini, kami nak adakan tolong buka kamera untuk adakan photo session. Okay. Siapa yang boleh buka kamera, sila buka kamera. Kita nak ambil gambar untuk sesi hari ini. Okay, bismillahirrahmanirrahim. So insyaAllah kita akan buat photo session, kita akan bergambar sebagai penutup lah untuk kita punya event pada hari inilah. So minta kalau siapa yang mungkin belum tukar lagi virtual background, boleh tukar kepada virtual background, dan boleh buka kamera masing-masing lah untuk kita sama-sama mengambil gambar, insyaAllah. So saya bagi masa dalam seminit 2 lagi untuk semua bersedia. Mungkin yalah tengah duduk apa semua tadi, rambut dah tak tersusun ke apa kan. Mungkin boleh ambil masa kejap. Nak pergi mempersiapkan diri ke apa, dipersilakanlah sementara kita menunggu yang lain untuk membuka video. So saya akan start ambil gambar pukul 1.40 lah. Okey So buat masa tu siapa-siapa yang mungkin nak betul-betulkan rambut boleh dipersilakan. Dan peringatanlah macam tadi yang dah diberitahu oleh kita punya MC. So boleh rujuk kepada WhatsApp grup peserta. Dekat situ ada link kepada borang muhasabah ataupun borang maklum balas kita punya event hari ini. So sangat digalakkanlah untuk semua memberikan respon lah kan, berkenaan dengan kita punya program hari ini, mana yang bagus, mana yang kurang. So insyaAllah lepas-lepas ni kita akan dapat memperbaiki lah kan, kita punya delivery untuk kita orang lah, kami IPIJ dan juga ISATSEB memberikan event yang lebih baik lah, penyampaian yang lebih baik kepada semua insyaAllah. Okay, so sebab kita ada 2 skrin, so saya minta semua boleh tahan senyum sekejap sementara saya akan ambil gambar tu lah kan. So kalau mungkin yang bergegar kejap tu, cubalah tahan gegar senyuman anda tu sampai kita habis screen capture untuk dua-dua screen insyaAllah. So saya akan start ambil screenshot yang pertama ya. Okay, so seterusnya
akan ambil screenshot yang kedua. So kalau nak peace, nak apa-apa pun ikutlah masing-masing boleh buat. Okay, 1, 2, 3. Alright, settle. Terima kasih semua. So mungkin sebagai penutup, pada penutup yang betul-betul final penutup, saya serahkan semula kepada saudara Aizat. Terima kasih kepada saudara Amir selaku HK Technical. Jadi saya selaku AJK program ni untuk pengarah ingin mengucapkan kami inilah Aizat ingin mengucapkan rasa syukur dan terima kasih kepada adik-adik semua serta pihak yang terlibat dalam menjalankan program pada hari ini, sama ada secara langsung atau tidak langsung. Moga kita semua akan beroleh manfaat daripada program ini. Jadi pada kesempatan ini saya nak mohon ribuan kemaafan seandainya ada salah silap sepanjang program ini. Dari Kedah ke Pekansari, beli swasta di Kota Tinggi. Selesai sudah, tugas diberi. Di lain masa, bersua lagi. Jika tiada arah melintang, insya-Allah kita akan bersua kembali dalam pertemuan yang lain. Terima kasih kepada anda semua. Jadi kita akan akhiri majlis pada hari ini dengan tasbih kafarah dan surah Al-Asr. Amin, amin. Amin. Jadi itulah program kita telah habis pada hari ini. Jadi bolehlah lift. Terima kasih semua. Terima kasih. Lagi.